Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siri penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kita masih lagi mengupas ayat-ayat Al-Quran yang melarang bid'ah, di mana daripada ayat-ayat tersebut dapat kita fahami bahawa bid'ah yang dilarang dalam Islam ialah semua bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah. Dan daripada ayat-ayat itu juga kita dapat faham kenapa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bid'ah, baginda mengaitkannya dengan kesesatan. Pada kali ini kita akan menyentuh ayat tentang jalan Allah pula, iaitu ayat 153 surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Kalau merujuk pada buku saya itu, muka surat 91 dan seterusnya. Okey, mari kita terus masuk ke ayat tersebut. Ya, ayat 153 surah Al-An'am, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u. Dan bahawasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, ikutilahnya. Okay? Islam ini, Islam yang original ni, inilah yang Allah firmankan, yang Allah sebut di sini, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan ikutilah ia, wala tattabi'u, dan janganlah ikut as-subula, jalan-jalan, plural ya, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa fatafarrakum bikum an sabilihi, kerana jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian daripada jalannya. Okey. Bila jalan Allah, jalannya Allah guna singular, sabilihi. Bila jalan-jalan lain tu Allah sebut subul, jalan-jalan, bererti jalan-jalan lain tu yang lain daripada jalan Allah banyak. Sementara jalan Allah ini satu saja. Okey. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan kalian dengannya, agar dengan itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan satu garisan lurus. Lalu Rasulullah berkata, inilah jalan Allah. Kemudian di tepi garisan yang lurus tu, Rasulullah menggariskan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dan inilah jalan-jalan yang menyimpang itu, di mana di hujung jalan-jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ya, jalan Allah, bayangkan ya, Rasulullah zaman dulu tu tak adalah whiteboard ke apa ke. Rasulullah melukis di padang pasir itu, di atas pasir, jalan Allah yang lurus. Kemudian daripada jalan Allah tu, kiri kanan, jalan-jalan yang lain. Ya, dan kemudian Rasulullah terangkan bahawa di hujung setiap jalan ini ada syaitan-syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, ya, ayat 153 surah Al-An'am. Menunjukkan apa? Jalan Allah ni memang satu. Dan daripada jalan Allah ni orang mula buat bid'ah. Bid'ah ni bukanlah sesuatu yang kita kata betul-betul berbeza, betul-betul totally something new. Memang ada dari sudut istilah bid'ah hakikiyah. Okey, tapi nak bagi contoh hampir-hampir tidak ada. Kebanyakan bid'ah ialah bid'ah idhafiyah, yang dari satu sudut ada macam-macam ada dalilnya dalam agama, tapi dari sudut lain ianya sudah berbeza. Ianya sudah merupakan sesuatu yang baharu. Jadi bila kita bincang, bila kita sebut tentang jalan Allah, ya, apabila kita kata akidah Islam yang asal, itulah jalan Allah. Ibadah Islam yang asal, itulah jalan Allah. Hukum Islam yang asal, itulah jalan Allah. Fiqh hati yang asal, itulah jalan Allah. Jangan buat benda lain, jangan buat akidah lain, sebab itu merupakan jalan-jalan yang bid'ah. Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, menerangkan bahawa jalan-jalan yang lain itu ialah bid'ah dan perkara-perkara yang sama-sama, perkara-perkara syubhat, ya. Jadi akidah Allah, akidah yang berada di jalan yang lurus ini ialah Allah istawa 'alal arsh. Kemudian yang menyimpang tu apa? Tak, istawa tu ditukar kepada istawla.
Bid'ah jalan yang lain pula, oh tak, yang itu tu memang tak ada, kita menolaknya. Yang lain pula, okey tak, Allah ni ada di mana-mana. Everywhere is Allah, okey. Ada pula jalan lain. Apa lagi ya? Allah ini wujud tanpa tempat. Apa semua tu ya. Jadi yang semua-semua tu merupakan jalan-jalan yang keluar, jalan-jalan yang sesat daripada jalan Allah yang satu itu. Demikian juga apabila Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran, dia ada tangan, dia ada wajah, dia ada kaki. Kita beriman kepadanya. Kita menetapnya. Cuma secara terperinci kita tidak bincang. Asalkan kita yakin ianya tidak sama dengan mana-mana makhluk. Ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah jalan Allah dari sudut akidahnya. Akan tetapi ada pula jalan-jalan lain yang berbuat bid'ah dalam hal ini. Mereka mula mentakwilkannya, memberi maksud itu, memberi maksud ini, menafikannya ke apa ke. Sampai-sampai orang yang berpegang, yang beriman kepadanya, orang itulah pula yang dituduh sebagai sesat ke apa ke ya. Ini contoh jalan Allah dari aspek akidah. Jalan Allah dari sudut ibadah pula. Sebagai contoh, kita telah kupas tentang adab berzikir. Jalan Allah dalam adab berzikir ialah berdasarkan ayat 205 surah Al-A'raf, di mana zikir itu adalah dengan merendah diri dan perlahan-lahan. Sebab yang kita sebut itu ialah Allah yang maha besar, yang maha agung. Yang kita zikirkan itu bukanlah Tuhan yang pekak ke apa ke. Akan tapi Tuhan yang maha mendengar. So zikir yang berada pada jalan Allah ini ialah zikir yang secara perlahan, lagi merendah diri, lagi merasa takut. Adapun zikir dalam jalan-jalan yang lain tu, ada zikir yang secara kuat, ada zikir yang dengan rentak tertentu, ada zikir yang dengan irama, ada yang zikir dengan berjoget sekali, apa macam-macam. Sebab bila bid'ah ini dia tak ada limit. Selagi orang tu guna logik akalnya, apa salahnya ia baik, selagi itulah ada jalan-jalan lain. Ya. Demikian juga dalam bab hukum ke, dalam bab fiqh ke. Saya nak bawa satu contoh ya, satu contoh bagaimana kita ni hendak berada di atas jalan Allah. Ialah adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa ini ada Allah SWT terangkan dalam surah Al-A'raf juga ayat 55. Okey, mari kita rujuk surah Al-A'raf ayat 55. Surah yang ketujuh, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendah diri dan perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah mengajar kita adab berdoa kepadanya. Ataupun apa nak kata, kalau kita nak berada di atas jalannya, adab berdoa itu ialah dengan merendah diri dan dengan suara yang perlahan. Bukan dengan kita nak kata menjadi satu show off, menjadi satu macam sekarang ni model-model kalau nak bergaya depan kamera, masuk majalah ke apa, mereka bergaya dengan berdoa. Okay? Ataupun yang dibuatnya konsert-konsert di mana tokohnya dalam konsert itu pun berdoa begitu. Ianya bukan untuk kita display, bukannya untuk kita jadikan sumber kononnya kita orang yang khusyuk lah, orang yang warak lah, apalah. Ianya dengan penuh merendah diri, bukan untuk kita menonjol-nonjolkannya. Kemudian apa? Dengan suara yang perlahan, bukan dengan mikrofon, bukan dengan kuat-kuat. Okey? Ini yang Allah ajar dalam Al-Quran. Okey, kemudian Allah kata apa ya? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas tu macam mana ya? Antaranya bila orang itu buat di sebalik apa yang Allah firmankan di sini. Apa dia itu? Ya, dengan apa nak kata penuh berasa hebat pada dirinya dan dengan suara yang kuat. Itu antara contoh berdoa dengan melampaui batas. Ada lagi nanti lo. Allah sambung dalam ayat ke-56 di mana Allah berfirman, masih lagi dalam adab berdoa, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian melakukan kerosakan di muka bumi sesudah pembaikannya. Apakah maksud kerosakan di muka bumi? Kerosakan di muka bumi ini ialah apabila orang-orang melakukan maksiat, apabila mereka derhaka, apabila mereka langgar kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala.
Imam Ibn Katsir ketika menjelaskan ayat ke-11 surah Al-Baqarah telah mengemukakan penjelasan daripada sejumlah sahabat bahawa yang dimaksudkan dengan tufsidu fil ardi ni ialah melakukan maksiat, pelanggaran kepada perintah larangan Allah, ya. Sebab wala tufsidu fil ardi ni pertama kali muncul dalam Al-Quran, pertama kali Allah sebut dalam Al-Quran ialah dalam ayat ke-11 surah Al-Baqarah. Jadi boleh lihat penjelasannya di situ. Jadi Allah berfirman di sini, jangan buat kerosakan. Bukannya kerosakan di sini ialah kerosakan alam sekitar. Sebabnya saya pernah jumpa satu artikel di mana penulisnya nak menekankan untuk kita umat Islam ni jaga bumi ni, green the earth apa semua. Lalu dia nukil ayat-ayat yang wala tufsidu fil ard. Padahal yang dimasukkan oleh ayat ini ialah berbeza. Bukannya untuk kita green the earth ke apa ke, ya. Ba'da islaiha, setelah pembaikannya, setelah para nabi, para rasul datang mengajar apa yang sepatutnya kita manusia lakukan di muka bumi ini. Jadi bila Allah letak ayat ini dalam adab berdoa, Allah nak terangkan bahawa salah satu contoh, salah satu perbuatan yang merupakan kerosakan di muka bumi ini ialah apabila orang-orang ini dia berdoa dengan penuh perasaan ujub, perasaan besar, dan dia berdoa dengan suara yang kuat, ya, dengan suara yang kuat. Itulah maksudnya. Dan kemudian Allah sambung lagi, wad'uhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepada Allah dengan perasaan takut. Takut yang kalau doa itu tidak dimakbulkan. Tetapi pada waktu yang sama sangat berharap agar Allah makbulkan doa tersebut. Jadi bila seorang hamba ini dia berdoa kepada Allah, dalam hati dia ada dua perasaan yang serentak. Pertama, dia macam takut kalau Allah tidak memakbulkan doanya. Tapi pada waktu yang sama dia sangat-sangat berharap Allah memakbulkan doanya. Ini maksud di sini, dan inilah adab berdoa. Dan ini tidak akan tercapai melalui konsert-konsert selawat yang dalam itu ada doa. Ini tidak akan tercapai dengan doa berguna mikrofon. Tidak akan tercapai dengan doa secara berjemaah. Tetapi apabila seseorang itu berdoa secara peribadi, yang hanya ada situ adalah dia yang memohon, yang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seterusnya apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hampir kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bagi contoh, ya, adab berdoa ni, ya. Pertama sekali, disclaimer, Maha Suci Allah daripada memiliki sebarang kesamaan dengan manusia. Maha Suci Allah ini sebagai contoh untuk kita faham, ya, adab berdoa ni. Saya nak bagi contoh seorang staf yang dia nak minta cuti daripada ketua jabatan dia, daripada bos dia ke apa ke, ya. Dia ni dah sekian lama tak cuti ni. Dia nak sangat cuti, nak balik kampung tengok mak ke, dia nak cuti raya haji nak datang ke apa ke. Adab yang pertama, dia masuk jumpa bos. Wahai bos, saya nak cuti, boleh ke? Bos, saya ni dah lama tak cuti. Boleh ke cuti bos? Dengan suara yang kuat. Atau, kejap. Dibawa geng. Backing vocal kita panggil, bang. Lalu, dia minta, geng belakang sahut. Wahai bos, saya ni lama tak cuti. Belakang cakap apa? Amin. Wahai bos, bagilah saya cuti. Amin. Wahai bos, bila lagi nak cuti? Amin. Agak-agaknya lah adab berdoa macam tu. Bos tu nak layan dia ke, bos tu halau dia keluar. Bos tu halau dia dengan backing vocal tu pun sekali keluar. Ya? Cuba fikir adab berdoa itu. Itulah yang sebenarnya kita lakukan. Bila dalam majlis-majlis apa yang kemudian ada doa, cuba tengok. Kita ada tekong tu yang berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang pun amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana. Amin. Ba'da iz hadaitana. Amin. Apa punya biadab sangatnya kepada Allah sampai berdoa macam tu. Cuba tuan-tuan semua bila pergi, jangan amin-amin sama, tapi dengar, cuba tengok. Kalau betul orang ni nak minta pada Allah, cuba bandingkan dengan adab yang Allah cerita dalam ayat 55 dan 56 surah Al-A'raf ini. Cuba bandingkan, ya. Minta kuat, lepas tu orang doa amin, amin. Apakah begitu, ya?
Bandingkan dengan kembali kepada contoh staff nak minta cuti tu, dia pun jumpa, dia pun cakap baik-baik, bos, saya ni dah lama tak dapat cuti bos. Nak minta cuti sempena raya haji ni boleh tak bos? 3 hari pun tak apalah. Okey, katakanlah ini sekarang ni bukan PKP ke apa ke, dia nak balik kampung ke, dia pun cerita lama tak tengok mak bapak ke apa. Jadi dia cakap dengan penuh adab, penuh sopan santun dan dengan hati yang masih takut kalau bos tak approve, pada waktu yang sama masih berharap bos akan approve. Ini sebagai contoh ya. Jadi demikianlah sepatutnya kita ini berdoa kepada Allah. Dan inilah yang kita kata jalan Allah dalam adab berdoa, ialah kita ini berdoa dengan penuh rendah diri, penuh perasaan takut, bimbang doa tu tak dimakbulkan, dan tetapi masih berharap ianya dimakbulkan dengan suara yang perlahan, bukannya duk melaung-laung itu. Okey, nak doa kuat boleh jika ada petunjuknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ni adalah penjelas Al-Quran sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 44. Dan jika kita berbeza pandangan sesuatu, penjelasan Rasulullah itulah menjadi muktamadnya berdasarkan surah An-Nahl ayat 64. Jadi kalau ada contoh Nabi berdoa secara kuat seperti contoh kunut nazilah, yang itu boleh doa secara kuat. Sebagai contoh doa ketika khutbah Jumaat, yang itu boleh doa secara kuat. Tapi kalau lain-lain tak ada, maknanya secara basicnya, secara asasnya doa dalam Islam ini adalah dengan suara yang perlahan. Okey, jadi ini ya. Ini saya nak bagi contoh jalan Allah. Tetapi manusia dia buat bid'ah. Dia buat jalan-jalannya sendiri. Ada doa dengan berlagu, ada doa dengan berjemaah, ada doa apa-apa semua tu, dan jalan-jalan ini tidak terhad selagi mana manusia nak menggunakan akalnya, memikirkan apa salahnya benda baik. Selagi itulah banyak jalan-jalannya itu ya. Jadi jalan Allah ini sekali lagi satu. Okay, dan Rasulullah pun telah draw, buat garisan atas pasir. Jalan Allah ni satu. Dan jalan-jalan yang di kiri kanannya tu banyak. Dan di setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Okey, jadi ini satu contoh tentang adab berdoa ni. Bagaimana adab berdoa yang berada di atas jalan Allah. Dan bagaimana adab berdoa yang biasa dilakukan oleh manusia yang tidak berada di atas jalan Allah. Dan adab berdoa ini yang tidak berada di atas jalan Allah, itulah antara yang memecah belahkan kita daripada jalan Allah. Okey, jadi ini sebagai contoh ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi berdasarkan ayat ini, surah Al-An'am ayat 153, jalan Allah itu satu. Okay, tak boleh ada jalan lain lalu seseorang itu berkata ini jalan yang baik. Tak boleh ada jalan lain, ini jalan yang baik. Maka Islam yang original itulah jalan Allah. Tidak boleh ada jalan-jalan lain lalu orang itu berkata ini adalah baik, ini adalah bid'ah hasanah ya. Okay, sangat jelas ayat ni. Ayat 153 surah Al-An'am. Perhatikan bagaimana apabila jalan Allah guna singular, tetapi jalan-jalan lain Allah guna plural ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ni setiap hari solat, kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Fatihah tu kita berdoa, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah aku jalan yang lurus. Tunjuklah aku jalanmu ya Allah. Dan kadang-kadang, bila kita berdoa, Allah ni akan tunjuk kita dengan jalan dengan cara yang mungkin kita tak sangka-sangka. Mungkin kita selama ni biasa dengan amalan-amalan tertentu. Lalu sedang kita duk browse internet ke, phone ke apa ke, ada orang cerita apakah sebenarnya amalan yang betul itu. Tapi kita ni pula, kerana dah telah terkena pengaruh buruk daripada orang yang suka menakut-nakutkan, itulah amalan Wahabi, itulah amalan sesat, kita menepisnya. Padahal kita ni selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang muncul orang cerita apakah ihdinas siratal mustaqim tu dalam adab berzikir. Ihdinas siratal mustaqim tu dalam adab berdoa. Ihdinas siratal mustaqim tu dalam hal akidah. Ada Allah cerita tapi kita menepiskannya. Kita mengenepikannya. Padahal ada di situ ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita termasuk saya selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah tunjuk pada kita. Ambillah ia. Jumpa ajaran Islam yang asal, ambillah ia. Tinggalkan ajaran-ajaran lain. Sekalipun yang ajar tu pakai serban cantik, kemas. Ataupun besar lain macam ke apa ke. Pakai jubah, pakai
selendang, kemah apa semua tu, pegang biji tasbih besar macam tu. Tinggalkan mereka, sebab Islam ini bukanlah pakaian seragam agama. Islam ini bukanlah sijil-sijil ke apa. Islam ini bukanlah sanad-sanad yang mereka dakwa dari guru mereka. Tapi Islam ini adalah kita hendak berada di jalan Allah. Dan jalan Allah itu ialah Islam yang original. Nanti insya-Allah dalam sesi seterusnya kita akan masuk pula ayat yang menerangkan tentang jalan Rasulullah. Okey, jalan Allah, jalan Rasulullah ni sama. Okey, tapi ada ayat Quran juga yang sebut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ke sana insya-Allah dalam sesi akan datang. Ya, moga-moga membantu. Ya, moga-moga kita semua berada di atas jalan Allah. Kita selalu berdoa agar Allah tunjuk jalan yang lurus tu. Dan kadang Allah tunjuk, kita menolaknya, kita menafikannya. Itu Wahabi. Dia orang ni ekstrim. Dia orang ni kaum muda. Dia orang ni geng-geng Saudi. Dia orang ni apa baru ni? Universiti Islam Madinah. Dia orang ni geng Universiti Islam Madinah. Kita menolaknya dengan alasan-alasan yang tidak ilmiah langsung. Tapi kita dah berdoa, ya Allah tunjuklah aku jalan yang lurus. Okay? Dan jalan yang lurus tu Allah kata Islam yang original ni, yang asli ni, itulah jalan Allah. Tapi kita dah menolaknya. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Maka usahakanlah agar kita berada di atas jalan yang lurus itu, ya. Berilah perhatian kepada orang yang nak menyampaikan Islam berdasarkan jalan yang lurus itu, yang original itu. Jangan kita macam, ini berbeza daripada masyarakat ni. Ini ajaran mana ni? Tak. Kalau dia bagi dalil tu pun jelas apa begitu, ya. Macam surah Al-A'raf tadi, ayat 55, 56. Itulah jalan Allah dalam berdoa. Sebelum ni pun kita telah kupas ayat 205 surah Al-A'raf. Itulah jalan Allah dalam adab berzikir. Ya, insya-Allah dalam sesi-sesi akan datang saya akan terangkan lebih lanjut tentang sifat Allah yang beristiwa di atas arasy, tentang sifat tangan ke apa ke, kita akan masuk nanti. Tapi itulah jalan Allah. Maka apa firman Allah tadi? Fattabi'uhu, maka ikutilahnya. Jangan duk ikut jalan-jalan lain, kerana ianya akan bercerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Ya, moga-moga membantu. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.